Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Darurat bencana diisytiharkan di Kentucky, kawasan paling teruk terjejas di badai puting beliung di Amerika Syarikat. Ia sekaligus membolehkan bantuan segera disalurkan di peringkat persekutuan. Pengumuman mengenainya dibuat Presiden Joe Biden yang meluluskan permohonan Gubernur Kentucky, Andy Beshear. Beliau menyifatkan tragedi itu antara yang terburuk dalam sejarah negara. Belum dapat dipastikan jumlah sebenar yang terkorban dan nilai kerosakan yang dialami. Sekurang-kurangnya 78 orang maut dengan lebih 70 daripadanya direkodkan di Kentucky selepas beberapa siri puting beliung melanda 5 negeri mengakibatkan kemusnahan besar. Selain Kentucky, turut terjejas Arkansas, Illinois, Missouri dan Tennessee. Gubernur Andy Beshear berkata kemusnahan yang berlaku tidak dapat digambarkan dan tidak pernah dialami. Hampir keseluruhan bandar musnah termasuk beberapa bangunan bersejarah. 70 pekerja di sebuah kilang lilin di bandar Mayfield masih belum dapat dikesan. Katanya 189 anggota pengawal kebangsaan ditugaskan membantu kerja-kerja menyelamat. Tumpuan diberikan di Mayfield yang didiami kira-kira 10,000 penduduk. Pasukan Palang Merah turut memberikan bantuan kecemasan kepada 5 negeri dan bersedia menghadapi sebarang ancaman cuaca buruk. Di Illinois, Ketua Bomber James Whiteford memaklumkan sekurang-kurangnya 6 orang disahkan terbunuh apabila puting beliung memusnahkan sebuah gudang Amazon. Ini menjadikan jumlah korban meningkat lebih 80 orang. Bomba turut mengenal pasti 45 pekerja gudang yang berjaya keluar dari runtuhan dengan selamat, manakala seorang dikejarkan ke hospital berdekatan menggunakan pesawat udara. Menteri-menteri luar G7 menggesa negara anggota bersatu menentang autoritarianisme. Gesaan dibuat dalam pertemuan di Liverpool, England. Menteri Luar Britain Liz Truss ketika merasmikan mesyuarat tersebut menggesa negara-negara kaya dunia bersatu menentang pencerobohan yang cuba menyekat kebebasan dan demokrasi. Tanpa menyebut nama negara terbabit, beliau menegaskan bagi tujuan itu mereka perlu sepakat menyuarakan pandangan pada masa sama memperluas kedudukan ekonomi dan keselamatan masing-masing ke seluruh dunia. Isu tindakan Rusia menempatkan tenteranya di kawasan bersempadan dengan Ukraine dan konfrontasi China antara agenda utama pertemuan tersebut. Turut dibincangkan isu nuklear Iran dan rampasan kuasa tentera di Myanmar. Dalam pada itu, Presiden Joe Biden memberi amaran Rusia terpaksa membayar harga paling tinggi dan berdepan kesan ekonomi yang buruk sekiranya menyerang Ukraine. Katanya pendirian itu telah dinyatakan dengan jelas kepada Presiden Vladimir Putin menerusi perbualan telefon minggu lalu. Beliau bagaimanapun berkata pihaknya tidak pernah membincangkan mengenai kemungkinan menempatkan pasukan tempur tentera daratnya ke Ukraine sekiranya Rusia menceroboh Ukraine. Ini walaupun Amerika Syarikat dan NATO diminta menghantar lebih ramai anggota tenteranya ke negara berkenaan. Sukan bola sepak Piala EFF 2020. Thailand meneruskan aksi meyakinkan apabila mencatat kemenangan besar 4-0 ke atas Myanmar dalam aksi kumpulan A di Stadium Nasional Singapura malam tadi. Ia sekaligus memastikan skuad Gajah Perang itu terus menduduki tangga teratas kumpulan A dengan mengutip 6 mata selepas 2 perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan A, Filipina memperoleh kemenangan sulungnya selepas membenam Timor Leste 7-0. Sementara itu, aksi Liga Perdana Inggeris minggu ini diwarnai gol hasil sepakan penalti. Sepakan penalti yang disempurnakan Mohamed Salah membantu Liverpool menewaskan Aston Villa 1-0. Sekaligus memastikan The Reds kekal hanya satu mata di belakang pendahulu Liga Manchester City. City yang beraksi di laman sendiri turut meraih kemenangan 1-0 mengalahkan Wolves. Raheem Sterling meledak gol tunggal menerusi sepakan penalti pada minit ke-66. Manchester United pula meraih kemenangan hasil sepakan penalti Cristiano Ronaldo untuk menewaskan Norwich City 1-0. Sementara itu, Chelsea mengetepikan Leeds United 3-2. Leeds mendahului menerusi sepakan penalti yang disempurnakan oleh Rafinha sebelum Mason Mount menyamakan kedudukan 14 minit kemudian. Jorginho pula menjaringkan gol kedua menerusi sepakan penalti pada minit ke-58. Bintang remaja Leeds, Joe Grant mengikat kedudukan 2-2 pada minit ke-83 sebelum Jorginho menjaringkan gol kemenangan dalam tahapan masa menerusi sepakan penalti.
Sekian berita yang disunteng oleh Haslinda Hasan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.